So pertama sebelum kita pergi kepada penting itu ilmu ni, kita nak tunjuk ni lah. Nabi SAW bersabda, barang siapa, bagi motivasi pada saya juga. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Hadis ni ada yang sahih. Nombor dua, semalam ada sesi seorang sahabat ni, saya ada sebutlah tentang, Nabi ada sebutlah hadis yang sahih. Nabi kata, kalaulah orang tu tak ada anak kan, ataupun tak ada mak ayah untuk dia berbakti, Nabi kata, apa dia yang boleh, orang tanyalah apa yang lagi boleh dia buat. Nabi kata, sampaikan ilmu. So kalaulah kita rasa kita nak berbakti pada mak ayah, tapi boleh lagi berbakti mak ayah tak ada pun kan. Cuma tak sama macam masa mak ayah ada lah. Dan antara pahala yang tak sama, tapi hierarki pahala tu kurang sedikit adalah, tapi sangat besar lah, kita sampaikan ilmu. Kalau macam tu, kita naklah motivasi rakan-rakan juga diri saya sendiri, kita nak sampaikan ilmu, kita tuntut ilmu dan sampaikan ilmu. Pentingnya menuntut ilmu daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita nak seluruh kebaikan kan, Allah bagi dia faham agama. Kepayahan hari ini yang kita alami ni sebenarnya lah kebaikan satu hari nanti. Katalah kita menolak sesuatu dalam konteks agama, kita tak mau masuk dalam maksiat ataupun orang buat program yang maksiat macam-macam, ataupun kita kena buat benda yang mungkar kan, dan orang blame kita kan, sebab kita ada ilmu tentang tu, kita kata benda ni silap, benda ni adalah berdosa, dan kita tak buat, ataupun macam-macam lah kita berelah, kebaikan yang kita dapat, kesusahan sedikit tu sebenarnya adalah tak setara dengan kebaikan yang kita dapat nanti. Sebab dia bagi kebaikan selepas mati. Ataupun kebaikan daripada hati kita yang rasa tenang lepas tu kan. Yalah, orang akan caci, orang akan buat kat kita, tapi sebab faham agama ni, kebaikan kita dapat rasalah kebaikan dia, apa lagi selepas mati. So hari pertama ni nak bagi tahu antara maksud dia lah, nak bagi tahu kita carilah ilmu yang sahih kan. Bila kita dapat ilmu yang sahih, kita faham agama ni, Allah bagi kita seluruh kebaikan. Faham agama ni kena ikut yang sahih tu. Sebab kalau kita ikut yang ranting-ranting, yang dengar-dengar, tak dengar ni, dia jadi banyak masalah. Kita nak ambil yang sahih dulu, macam Nabi kan. Dia ajar yang paling stringent dulu kan, baru pergi yang kurang strict. Kalau kita ajar orang memang dah loose sangat, katalah orang tu loose level 3 ke 1 ke 10, kita ajar level 3 je. Orang tu akan bawa level 2, level 1 lama habis. Seperti mana agama yang akan hilang selepas sehingga kiamat nanti kan. Nabi kata, hadis Nabi yang Nabi sebut tentang Allah adakan setiap 100 tahun mujtahid, orang pembaharu agama, ataupun orang yang mengingatkan kita tentang apa yang sahih daripada Nabi. 100 tahun, setiap 100 tahun akan ada. Lepas tu Nabi kata Allah akan matikan ulama-ulama ni. Lama-lama agama ni akan habis. Sama jugalah dalam hal ni, ambil yang paling strict dulu, ambil yang paling sahih, dan baru kita tengok hukum-hukum yang orang duduk bincang-bincang ni, barulah dapat pemahaman. Melalui kajian tadi tu, kita akan faham banyaklah tentang agama. Tapi itulah, macam Ustaz saya kata juga, kena ada kehendak insya-Allah. Dalam sesi ni pun, rakan-rakan masuk dalam sesi ni, saya rasa kehendaknya sangat tinggi lah. Kita cuba sikit-sikit untuk supaya Allah bagi kita faham agama dengan buat rujukan dan cari benda yang sahih. Nombor dua, anjuran berdakwah daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Maksudnya barang yang paling berharga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lepas kita faham agama ni, kita dakwah orang. Kita dakwah orang ni. Dakwah ni banyak. Ini apa ni? Allah bagi motivasi kepada kita untuk apa ni? Kalau orang tu dapat hidayah atas sebab kita ni, pahala yang kita dapat tu, sebab kalau ikut hadis ni, Nabi tunjuk benda yang nampak secara bentuk keduniaan lah, supaya kita boleh tahu kadar dia kan. Nanti kan hadis Nabi buat perumpamaan yang orang tak boleh nak capai pada zaman tersebut, tak boleh nak kita fikir apa maksud Nabi lah, tak boleh nak kita appreciate lah. Tapi yang ni Nabi sebut dalam keadaan kat situ. Maknanya unta merah ni satu benda yang pada zaman tu orang sangat nak. Macam sekarang lah, kereta yang bagus kan, ataupun motor yang bagus untuk lelaki lah. Sebab memang dalam hadis yang sahih, Nabi specifically bagi tahu tentang kuda, tentang lelaki ni. Orang lelaki ni memang dia ada satu sifat yang nak pada kenderaan ni. Sebab tu Nabi letak unta kat sini. Sama jugalah, saya ni pun kalau cerita pasal kereta, memang ramai pakar-pakar dia lah yang nak tahu kan. Kereta, beli second hand, ubah tu ubah ni kan. Sebab itu memang ada naluri fitrah Nabi letak, Allah letak dalam jiwa kita. Cuma dalam konteks ni, nak tunjuknya, maknanya benda yang paling kita suka tu, lebih tinggi lagi lah kalau kita dakwah orang supaya Allah bagi hidayah kepada orang tu lah.
So pertama dapat ilmu, kita cuba dakwah lah. Pertama diri kita lah, ilmu diri kita. Kedua kepada orang dekat dengan kita, ahli keluarga kita, anak isteri kita kan, mak ayah kita, saudara-saudara kita, makcik pakcik semualah. Lepas tu kita dakwah orang lain yang dekat-dekat ni, boleh kita belajar, ajar diri kita untuk memahami kaedah dakwah tu lah. Sebab bila kita ada autoriti macam anak kita kan, bila kita ada autoriti, bangkangan tu tak banyak sangat kan, and then boleh kita buat muhasabah lah, apa tu tak betul apa yang kita cuba sampaikan, lepas tu buat rujukan lah macam tu. Nombor 3 ni, anjuran berdakwah ni kena ingat, bukannya carrot dan bukannya cantik, tak. Dakwah ni memang melalui jalan yang payah. Kalau tengok pada Rasulullah SAW, awal-awal Nabi berdakwah di Mekah tu memang banyak sangat halangan dan ramai sahabat mati. Dan ketika di Madinah pun ramai sahabat mati kan, berperang. Lah tu baru dapat kemenangan macam tu. So kita kena ingatlah, dakwah ni akan ada ujian dia, dan ketenangan dan juga imbuhan kita adalah di dunia pun ada juga, insya-Allah, untuk hati kita lah, hati kita tenang, dapatlah kepuasan hati tu. Nombor 2 lagi, terdapat selepas mati. Daripada Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, daripada ayahnya, ia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia manakah yang paling berat ujian dia? Baginda Nabi SAW bersabda, para nabi, nabi ni paling banyak ujian. Kita jangan terpesona dengan kadang orang cerita nabi ni benda gaib ajaib kan. Mukjizat sana mukjizat sini, nampak macam nabi ni duduk di dalam ruangan bukan kemanusiaan. Tak, nabi paling susah sekali, kita kena ingat. Maknanya usaha Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain tu sangat kuat, sangat banyak berusaha untuk dakwah masyarakat macam tu. Dan kalau kita pun sendiri pun kan, kalau kita buat, kita punya analogi lah, ada nabi lah, tak ada nabi dah sama sekali. Kalau kita ada, entah kita ni orang yang bangkang nabi tu kan. Sebab apa? Kita ikut amalan mak ayah kita kan. Sebab mak ayah kita ni yang dekat dengan kita kan, kalau adalah nabi. Kena ingat, nabi ni memang paling banyak ujian ni. Kalau dengar cerita yang benda-benda mukjizat yang sahih, tapi itu bukan dalam dalam konteks majoriti agama, tak. Itu sipit-sipit sikit-sikit je. Nak tunjuk Rasulullah ni ataupun Nabi-Nabi ni adalah pesuruh Allah, pesuruh Allah. Dia ada mukjizat yang Allah berkasihan. Tapi ujian ni sangat-sangat berat. Paling tinggi, paling teruk. Kemudian semisal dengannya, sahabat-sahabat Nabi yang lain lah. Seseorang yang akan diuji sesuai dengan keadaan agama dia. So agama dia tinggi sebab Nabi, agama dia ataupun sahabat Nabi ni, agama dia sangat tinggi dan ujiannya banyak. Apabila agamanya begitu kuat, yang kukuh, maka semakin berat pula ujiannya. Maksudnya macam itulah. Apabila agamanya lemah, maka dia uji sesuai dengan kualiti agamanya. Dan kita tahulah level kita kan. Kadang-kadang ujian datang, kita pun tak perasan ujian tu datang. Sebab lemahnya iman ataupun agama kita. Seseorang hamba akan sentiasa mendapat cubaan sehingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hari ini ada yang sahih, ada yang riwayat Imam Tirmizi, ada yang sahih. So kena ingat, dalam dakwah ni, bila kita dapat faham agama, kita dakwah, ada ujian dia. Ujian ni yang bagi kita pahala. Dan pahala ni lah Allah bagi, Nabi bagi motivasi. Nabi kata, macam lah, lebih baik dapat kereta, motor Tiger, Triumph 1100cc ke, ataupun kereta yang mahal-mahal tu kan. Sebab kita suka benda tu kan, orang lelaki ni lah. Maknanya lebih baik pada tu lagi. Kita nak simpan RM1,000 kan, duit nak beli motor, beli kereta, ataupun kereta harga RM500,000. Berdakwah ni dan orang tu berubah atas sebab kita, lagi banyak pahala dia. Dan juga kena ingat, lagi banyak lagi banyak dakwah, lagi banyaklah ujian. Sebab dia berkadar terus dengan kekuatan agama. Sebab orang yang kuat agama ni, iman yang tinggi, dia dakwah macam tengok Zakir Naik kan, lain macam dia punya cara dakwah kan. Tapi kalau kita biasa-biasa ni, kita payah sikit nak dakwah lah. Nombor 3, ancaman kepada orang yang mengajar tanpa ilmu. Kita baca yang last kali ni, surah Al-A'raf ni, mengada-ngadakan tak ada Allah, apa sahaja yang tidak kamu ketahui. Yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nombor 3 ni, kita tak nak, bila kita faham agama, kita bantai semua. Kita cerita je, dah orang duk sanjung kita sebagai ustaz ataupun tahu agama kat rumah. Anak kita kata abah tahu, kita ajar. Kita main ambil je ilmu-ilmu yang kita tak tahu. Ada ancaman dia, jangan begitu. Allah ancam benda ni dalam Quran pun. Kita tak mau. Kita nak berbicara tentang agama ni, kena ada ilmu dulu. Kalau tak ada ilmu, cakap tak tahu. Jangan sebab kita rasa nak masyhur, kita cakap apa saja. Jangan begitu. Jangan. Kalau tak pasti, jangan tak pasti. Sebab sangat bahaya. Bila tokoh, macam contoh agama Kristian kan dah berubah lah. Sebab orang agama dia yang ubah. Padahal dia tak ada ilmu pun tentang perkara tersebut.
dia main hentam je. Tapi kadang-kadang atas sebab benda lain lah, motivasinya duit ataupun kemasyhuran, kuasa lah kadang-kadang macam tu. So hati-hati sikit tentang ilmu yang kita nak sampaikan. Sebab tu dalam sesi tazkirah saya ni, saya akan letak hadis, saya jaranglah letak ambil pandangan sendiri, adalah sikit tapi jaranglah, banyaknya kita nak bersandarkan dengan hadis-hadis yang sahih ni supaya kita pun bercerita benda-benda yang memang ada lah dalam agama. Yang ni nak cerita tentang orang yang ancaman kepada mereka yang sebar hadis palsu. Hadis palsu ni termasuk dalam ni lah. Dia tak tahu pun benda tu, dia cakap je. Ataupun dia kata Nabi kata, Nabi kata. Nabi tak kata pun. Ustaz saya kata Nabi banyak benda yang baik atas dunia ni, tapi tak semua benda baik Nabi sebut. Banyak benda yang baik atas dunia ni. Banyak sangat benda baik atas dunia ni. Tapi tak semua benda yang baik tu Nabi sebut. Nabi mungkin sebut secara umum je. Yang spesifik Nabi tak sebut pun. Tapi janganlah ambil nama Nabi sebut yang spesifik tu. Nabi tak sebut. Kalau dia sebut, jadi hadis palsu. So tengok ni apa yang berlaku pada hadis palsu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sangat jelas dan sangat keraslah ancaman Nabi. So kita hati-hati, ni kan ayat Quran dah sebut, Nabi pun sebut, jangan sebarkan benda palsu, tak pasti, cek dululah. Tak pasti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.